Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah lama kita bercuti, insya-Allah kita akan sambung sedikit pembelajaran kita. Kalau yang lepas kita dah menghabiskan tajuk iaitu mad arid li sukun, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung satu lagi mad, iaitu pada mad far'i. Dalam mad far'i kita akan teruskan kepada mad iwad. Hari ini kita akan sentuh kena dengan mad iwad. Apa dia maksud dia? Apa pengertian dari segi mad iwad ialah dari segi bahasa dia adalah ganti. Mad iwad ganti. Dari segi istilah ialah mewakafkan bacaan pada kalimah yang berbaris dua di atas. Maksud dua atas ialah tanwin. Tanwin yang berbaris di atas sahaja yang kita kira sebagai mad iwad. Selain daripada itu kita tak kira. Dan kemudian melainkan baris dua di atas pada ta marbutah tak dikira. Ta marbutah kenal ta yang kalau sambung ni dia begini, ta marbutah. Kemudian kalau dia berpisah ni dia begini, ta marbutah. Kalau dua di atas ta pada ta marbutah tak dikira sebagai mad iwad. Dan syarat dia paling mudah je. Sebelum ni saya pernah bagi tahu ada tiga hukum yang dia berkait ada tiga hukum yang terletaknya pada hujung-hujung ayat, pada hukum mad far'i ni. Yang pertama adalah pada hukum mad arid li sukun, yang kedua adalah pada hukum mad iwad, yang ketiga adalah pada hukum mad lin. Mad lin kita belum pergi lagi. Yang baru kita sentuh adalah mad arid, adalah pelajaran yang sebelum ni, dan yang kedua adalah mad iwad. Kedua-dua hukum ni dia terdapat pada penghujung ayat. Cara kita nak mengenal mad arid li sukun, kita tengok pada hujung ayat, dan mad iwad juga kita tengok pada hujung ayat. Dan apa yang dikatakan kat sini tadilah mewakafkan bacaan. Mewakafkan bacaan pada hujung ayat lah kalimah yang berbaris dua di atas. Contohnya mirsadan, bacaannya mirsadan, tapi kita mewakafkan pada akhir-akhir ini. Dan ini adalah setiap kali pengakhiran ni kita akan tengok, kita akan jumpa huruf mad. Huruf mad biasa yang ada pada mad iwad adalah kebiasaannya semuanya huruf alif pada mad iwad. Kita akan jumpa macam ni. Kemudian huruf yang second last dia itu adalah huruf yang bertanda tanwin di atas. Mirsadan yang kita baca, mirsadan dia akan jadi mirsada, mirsada. Kemudian fariqan dia akan jadi fariqa. Kemudian qadiran dia akan jadi qadira. Itu yang berkenaan dengan mad iwad. Dan kadar bacaan dia semuanya adalah dua harakat. Dua harakat, bukan dua rakaat. Dua rakaat panjang tu. Dua rakaat kita boleh siap sujud, bangun. Dua harakat sahaja. Maksudnya bacaan dia mirsada, bacaan dia dua harakat di belakang. Kita bukan hanya mirsada, bukan terputus di situ. Yang tu dikira sebagai satu sahaja kadar harakat. Yang kita katakan dua harakat, kita panjangkan sikit. Mirsada, fariqa, qadira. Yang tu yang dikatakan dengan dua harakat, melengkapkan bacaan dia. Baik. Sekarang ni saya nak semua anak-anak murid rujuk kepada surah Al-Adiyat. Sila buka surah Al-Adiyat. Kita akan baca satu-satu. Baik, kita tengok kepada ayat yang pertama. Baca bismillah sama-sama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati dhabha. Cuba tengok pada ayat tu. Kemudian ayat yang kedua, falmuriyati qadha. Yang tu adalah hukum mad iwad. Falmughirati subha. Baca sama. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbih lakanud.
wa innahu ala dhalika lasyadid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kalau kat situ tiga ayat yang selepas yang kita dah baca tu, yang pertama innal insana lirabbih lakanud, yang tu dah pergi kepada mat iwad ataupun yang tu dah pergi kepada ma'arif li sukun ataupun masih lagi mat iwad. Ya, ma'arif li sukun yang kita belajar sebelum ni. Cuba tengok ma'arif li sukun ya, sebelum huruf yang terakhir tu mesti ada huruf mat, dan huruf yang ujung sekali tu kita wakafkan dia. Boleh? Baik, seterusnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Kita habiskan. Baik. Maksudnya yang terdapat hukumnya pada yang terdapat hukum mat iwadnya ada berapa saja ayat yang ada kat situ hukum mat iwad. Baik, ayat yang pertama ada. Baik, ayat yang kedua ada, yang ketiga ada, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Okey, yang keenam hingga terakhir dah tak termasuk sebagai dah tak dikira sebagai mat iwad. Yang tu adalah hukum mat arid li sukun yang kita belajar sebelum ni. Baik. Itu saja perkongsian untuk minggu ni. Kita belajar berkenaan dengan mat iwad. Nanti insya-Allah saya akan sertakan link untuk kita jawab sedikit soalan, dan insya-Allah pada minggu yang seterusnya kita akan sambung lagi hukum yang seterusnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.